Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada minggu yang lepas kita sudah pun masuk tajuk yang baru, ya. Kalau kamu ingat, pada minggu lepas kita sudah masuk tajuk yang baru, iaitu, cuba tengok dekat skrin ustaz, pelajaran keempat, lam lafaz jalalah, ya. Iaitu tajuk kita adalah lam lafaz jalalah. Lam tu huruf lam lah, iaitu huruf lam yang ada pada lafaz jalalah. Kemudian pada minggu lepas ustaz dah terangkan apakah maksud jalalah. Ni tengok yang anak murid dia jawab tu. Kan guru dia tanya, apakah maksud lafaz jalalah Ahmad? Kemudian lelaki ni jawab, Ahmad ni jawab, dia kata apa? Maksud lafaz jalalah ialah Allah. Jadi ustaz ingatkan balik. Kalaulah dalam soalan periksa, ya, ditanya, ataupun tak semestinya dalam periksa, ya, kalau orang tanya lafaz jalalah tu apa? Lafaz jalalah ialah Allah, iaitu lafaz Allah tu, nama Tuhan kita kan Allah. Jadi lafaz jalalah adalah Allah, bukan Muhammad, bukan malaikat, bukan Jibril, bukan Adam, bukan Nabi Musa. Tak. Lafaz jalalah ialah Allah. Boleh faham? Itu kita dah belajar minggu lepas. Kemudian ustaz terangkan yang ni juga. Apa dia? Maksud ataupun pengertian lam lafaz jalalah. Lam ialah huruf lam lah. Lafaz jalalah ialah Allah tadi. Jadi kalau kita gabungkan, iaitu lam berbaris atas ataupun fathah yang terdapat pada lafaz Allah. Senang je. Kalau kita buat ayat sendiri pun boleh. Lam adalah huruf lam, lafaz jalalah adalah Allah. Jadi kalau orang tanya atau soalan tanya, apakah pengertian lam lafaz jalalah? Lam lafaz jalalah ialah huruf lam yang berbaris atas yang ada pada lafaz Allah. Habis. Senang je. Senang sahaja. Kalau faham, tak payah hafal pun tak apa. Ya, kalau faham kita boleh buat ayat sendiri. Okey, baik. Itu pada minggu yang lepas. Pada minggu ini ustaz dah janji ustaz nak ajar tentang, ataupun kita nak masuk tentang cara menyebut lam pada lafaz jalalah. Cara nak sebut lam pada lafaz jalalah, ya. Kan lafaz Allah kan ada lam baris atas yang ustaz tunjuk ni. Mana ya, ustaz nak tunjuk besar sikit. Okey, cuba tengok ni. Ni lafaz Allah. Inilah lam lafaz jalalah, inilah dia. Lam berbaris atas yang ada pada kalimah Allah ni. Tengah-tengah ni. Lam baris atas yang ada pada kalimah Allah. Itu ialah lam lafaz jalalah. Baik, macam mana nak sebut? Macam mana nak baca dia? Ada dua cara. Sekarang kita baca. Sekarang kita masuk tajuk hari ini, iaitu cara menyebut lam lafaz jalalah. Okey, kita baca dulu ikut ustaz. Cara menyebut lam pada lafaz al-jalalah. Baik, yang pertama lam tafkhim. Sebut. Ikut. Lam tafkhim. Baik, sebelum tu buka muka surat 31. Ustaz lupa nak sebut. Buka muka surat 31. Baik. Lam tafkhim. Lam tafkhim tu apa? Lam tafkhim adalah dibaca secara tebal. Tengok mouse, tebal.
Macam mana cara baca dia tebal tu? Nanti Ustaz tunjuk. Yang kedua, cara baca lam pada kalimah Allah tu, ataupun kita sebut sebagai lam lafaz jalalah. Cara baca yang kedua adalah lam tarqiq. Lam tarqiq. Tarqiq sebut. Tarqiq. Yang tadi lam tafkhim, iaitu tebal. Yang kedua cara baca dia adalah lam tarqiq, iaitu nipis. Dibaca secara nipis. Macam mana tu tebal nipis tu? Okey, Ustaz bagi contoh. Ya. Contoh. Okey, sekarang cuba kita sebut Allah. Allah. Baik. Allah yang kita sebut itu bunyinya adalah tebal. Tengok mulut Ustaz. Allah. Tengok tebal tak mulut kita? Macam menggelembung. Allah. Allah. Mulut kita jadi bulat. Allah. Pipi kita jadi kembung sikit. Sebab dibaca secara tebal. Contoh apa? Wallah. 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 Lagi. Illallah. Illallah. Nampak tak tebal tak? Illallah. Maka cara baca dia adalah tebal. Baik. Cara yang kedua adalah dibaca secara nipis ataupun lam tarqiq kita sebut. Contoh macam mana? Contoh lillah. Lillah. Ulang. Lillah. Nampak beza tak? Tadi Allah, kembung mulut. Ni lillah. Nipis saja. Lillah. Kita tak sebut lillah. Hillah. Lillah. Tak sebut macam tu. Kita sebut lillah. Lillah. Itu adalah sama juga lam lafaz jalalah juga. Lafaz Allah juga, tapi dibaca secara nipis. Lillah. Contoh tebal, wallah. Boleh faham tak? Baik, jadi setakat untuk hari ini, untuk hari ini kamu hanya perlu tahu bahawa lam lafaz jalalah itu boleh dibaca sama ada secara tebal ataupun dalam situasi tertentu ia dibaca secara nipis. Contoh-contoh tadi tak perlu faham sangat lagi sebab kita akan belajar nanti. Ustaz saja tunjukkan awal supaya kamu tak terkejutlah nanti. Baik. Ustaz ulang balik. Hari ini kamu hanya perlu faham bahawa lam lafaz jalalah ataupun lam pada lafaz Allah tu, sebutan Allah itu boleh dibaca sama ada secara tebal. Dalam situasi tertentu kita baca secara tebal. Dalam situasi tertentu lain kita kena baca secara nipis. Maknanya ada dua cara. Sesetengah situasi kita baca tebal. Sesetengah situasi yang lain kita kena baca nipis. Boleh faham? Itu sahaja kamu kena tahu. Kemudian untuk minggu hadapan barulah kita masuk. Macam mana yang dimaksudkan dengan lam tafkhim? Kan kita dah belajar lam tafkhim tu apa, lam tarqiq tu apa. Kita dah belajar cara baca dia ada dua, lam tafkhim, lam tarqiq. Pada minggu hadapan baru kita akan masuk lam tafkhim tu apa. Macam mana nak tahu kena baca tafkhim ke tarqiq? Minggu depan baru kita belajar, sambung belajar. Boleh faham? Jadi hari ini senang saja, simple sahaja pelajaran kita, iaitu cara menyebut lam lafaz jalalah ada dua, lam tarqiq dan juga lam tafkhim dan juga lam tarqiq. Okey. Jadi untuk itu sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Ustaz akhiri kelas kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.